Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Siapa yang dah masuk cuba komen suara ya. Malam ni saya tak ada mic, pakai earphone saja. Subihi cuba komen suara macam mana? Adakah anda mendengar dengan jelas? Kenapa tak nampak komen ni? Okay. Suara macam mana, Nafia? Ambil link, masukkan dalam grup masing-masing. Suara macam mana, Abdul Hakim? Saya nak tahu ulasan suara. Adakah tuan-tuan, puan-puan mendengar dengan jelas ataupun tidak? Kalau jelas, kita boleh mulakan sekarang insya-Allah. Jadi hari ini kita masuk pada muka surat 10. Kitab Jawi muka surat 10, fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Penawar bagi hati muka surat 10, fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Kita telah selesai tentang fasal menyatakan pada mata, juga telah selesai pada fasal menyatakan pada telinga. Malam ini insya-Allah kita masuk pada fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Untuk yang dengar slow pakai earphone pakai earphone. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, mudah Allah Ta'ala bagi ilmu kepada kita, manfaat kepada kita melalui ilmu beliau. Fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Ketahuilah olehmu, siapa kita semualah, ya talibal ilm, wahai sekalian penuntut ilmu, bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia Allah Ta'ala akan lidah bagi engkau, supaya membaca engkau dengan dia akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala zikir dan pengetahuan yang memberi manfaat. Jadi Allah Ta'ala kurniakan lidah kepada kita ini supaya lidah kita ni digunakan untuk membaca Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala zikir. Lidah ni digunakan untuk sebut zikrullah dan pengetahuan yang memberi manfaat. Gunakan lidah ni untuk baca segala pengetahuan yang memberi manfaat. Dan juga
supaya mengajar engkau dengan dia akan ilmu yang memberi manfaat. Guna lidah kita ni untuk mengajar ilmu yang memberi manfaat. Saya menyampaikan ilmu pada tuan-tuan, Allah Ta'ala kurniakan lidah pada saya gunakan lidah untuk menyampaikan ilmu yang manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mengajar engkau dengan dia yakni dengan lidah akan ilmu yang beri manfaat, dan menyuruh engkau dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan. Di antara manfaat lidah lagi juga tugas dia adalah untuk amrul ma'ruf wa nahy 'anil munkar, mencegah daripada perbuatan mungkar dan mengajak kepada al-ma'ruf, kebaikan. Dan juga fungsi lidah juga dan memberi nasihat engkau akan orang Islam. Kita bagi nasihat kepada orang Islam khususnya supaya mereka mengamalkan agama yang diperturunkan kepada mereka, dan menunaikan engkau akan hajat mereka itu. Kita guna lidah ni untuk menunaikan hajat mereka itu. Yani mereka siapa? Orang-orang Islam. Dan mendamaikan engkau akan mereka itu. Kalau ada sekalian orang Islam ada bergaduh, ada berbantah, ada bergaduh dan sebagainya, maka guna lidah kita ini untuk fa'aslihu baina akhawaikum. Kita gunakan lidah untuk mendamaikan di antara orang Muslim yang berbantah-bantah tadi. Dan barang sebagainya daripada segala faedah akhirat dan segala benda banyak lagi lah. Kita gunakan lidah untuk perkara-perkara yang manfaat lain selain daripada kita sebutkan lagi, daripada segala faedah akhirat. Jadi kita gunakan lidah kita ni daripada segala faedah akhirat. Kita bercakap yang benar, guna lidah untuk bagaimana nasihat kepada orang lain, guna lidah untuk menenangkan hati orang lain, guna lidah membaca naat-naat, syair-syair yang boleh mendamaikan hati orang lain. Itu semua termasuk daripada segala yang memberi faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Contoh apa perkara lain, dia kata seperti menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau itu kerana maslahat dunia. Ada juga lidah ni kegunaan dia untuk mencari maslahat dunia. Contoh seperti apa? Seperti mencari harta dengan segala akad, seperti akad jual beli dan akad sewa. Untuk faedah bangsa dunia ni, bila kita berniaga, bisnes dan sebagainya, ataupun kita sendiri dalam muamalat kita nak membeli, jual beli, kita gunakan lidah kita dengan mengucapkan akad. Sebenarnya dalam jual beli perlu ada akad. Tuan kedai tu bila kita beli barang, maka tuan kedai kena kata aku jual. Kita sebagai pembeli kena kata aku beli. Penjual kata aku bayatu. Kita sebagai pembeli kata ishtaraitu, aku telah menjual. Dan juga akad sewa, nak sewa rumah, nak sewa tanah, kena ada akad dia. Jadi semua akad itu kita nak akad itu, nak pertuturan akad itu dengan menggunakan lidah. Itu untuk maslahat dunia. Dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini dengan memeliharanya daripada barang yang tiada dijadikan dia kerananya. Cara kita syukur nikmat Allah Ta'ala bagi lidah kita ni adalah dengan cara kita jaga akan dia. Kita jaga lidah kita ini dengan kita peliharanya, tahafuz, pelihara lidah kita ni daripada lidah ini terjebak daripada barang yang tidak dijadikan lidah kerananya. Apa? Allah Ta'ala tak jadikan lidah kita untuk umpat orang. Allah Ta'ala tak jadikan lidah kita untuk kutuk orang. Allah Ta'ala tak jadikan lidah kita untuk mempercakapkan keburukan orang. Jadi kita jaga lidah kita daripada segala kita melakukan perkara yang tidaklah dijadikan lidah kerananya itu, maka itu termasuk dalam kita mensyukuri nikmat lidah yang Allah kurniakan kepada kita. Daripada berkata-kata dengan yang dilarang, seperti berdusta. Allah Ta'ala tak kurniakan lidah kita untuk bercakap bohong, berdusta, yang menyakiti akan orang lain, maka iaitu dosa besar. Berdusta ni ada dua jenis. Satu, dusta kita tak melibatkan orang lain. Tanya kenapa kalau anak-anak murid kan, kenapa tak masuk kelas? Dia dusta, tipu, sakit kepala cikgu. Jadi dusta dia itu tidak melibatkan orang lain, maka dusta dia itu hanya
berkaitan dengan diri dia sendiri, maka itu dosa kecil. Tapi ada satu dusta yang mana melibatkan orang lain. Dia ada kait rapat dengan orang lain. Dusta dia tadi menyebabkan orang lain jatuh dalam lembah kehinaan, lembah kefakiran, lembah yang buruk. Maka dengan sebab lidah dia tadi berkait rapat, ada kaitannya dengan orang lain, maka demikian itu adalah dosa besar. Sebab itu dia kata, seperti berdusta yang menyakiti akan orang yang lain. Dusta menyebabkan sakit hati orang lain, maka iaitu dosa besar. Dusta sebegitu adalah dosa besar. Bersalahan berdusta yang tiada menyakiti. Ada satu lagi dusta, kita seorang-seorang je cakap sakit kepala, kenapa tak masuk live? Tak berapa sihat kan. Sebagainya, dusta itu tiada menyakiti orang lain, maka iaitu dosa kecil. Kecuali kerana hajat. Kecuali ada dalam beberapa bentuk keadaan boleh kita berdusta kerana ada hajatnya. Maka tiada ada ia dosa, maka ianya tidak berdosa. Kita berdosa kerana ada hajat yang baik. Ia tidak berdosa seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia. Kerana sabda Nabi SAW, boleh dalam beberapa hal keadaan kita boleh berdusta. Orang Melayu kita kata tipu sunat kan. Boleh dibenarkan. Contohnya, kita nak mendamaikan dua orang yang bergaduh. Seperti mana sabda Nabi SAW, laisal bil kazzab man yuslihu bainan nas. Artinya tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. Dua pihak yang bergaduh, kita orang tengah-tengah, kita mendusta, kita cakap bohong dengan niat supaya dua puak yang bergaduh berbantah tadi kembali islah, kembali sulah, kembali berdamai. Demikian itu tidak berdosa. Bahkan terkadang wajib berdusta seperti melihat ia akan orang yang haram dibunuh. Kadang-kadang wajib kita berdusta. Contoh dia bagi sini seperti melihat ia akan orang yang haram dibunuh, yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim. Satu orang yang pesalah diburu oleh orang yang lain yang zalim. Tiba-tiba dia mari depan pintu rumah kita, kan, ketuk pintu, dia kata, mintalah aku nak sembunyi rumah kamu. Kita pun sembunyikan dia rumah kita. Kemudian penguasa penzalim tadi, ya, bila mana penzalim tadi ketuk pintu rumah kita, kata-kata, ada nampak fulan tak? Ada nampak fulan tak? Maka kita berdusta. Kita kata, tak ada. Tak ada pun ketuk rumah saya, kita berdusta. Demikian itu, untuk menyelamatkan orang yang tidak berdosa tadi daripada dizalimi orang yang zalim, maka berdusta itu adalah bukan saja harus, malah ianya adalah wajib. Bahkan terkadang wajib berdusta seperti melihat ia akan orang yang haram dibunuh, yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim, yang menghendaki membunuhnya, maka wajib berdusta kerana melepaskan daripada dibunuh oleh orang yang zalim itu. Dan seperti mengumpat, iaitu menyebut engkau. Juga di antara perkara yang tidak dijadikan lidah kerananya, pertama adalah dusta. Yang kedua, mengumpat. Allah Ta'ala tak jadikan kita ni lidah, Allah Ta'ala tak kurniakan kepada kita ni lidah untuk mengumpat. Sebab tu dia kata, dan seperti mengumpat, iaitu apa maksud mengumpat? Dia sebut definisi mengumpat ni, kena tengok sini betul-betul. Mengumpat apa maksud dia? Kadang-kadang kita tak faham kita mengumpat orang. Dah menjadi adat, kebiasaan, darah daging kita tak faham yang itu mengumpat. Mengumpat ni dosa besar. Apa maksud mengumpat? Dia kata, iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia saudara engkau tadi jika didengarnya. Bila mana kita sebut sesuatu perkara terhadap saudara kita di belakang dia, kita cerita tentang sesuatu tentang dia, yang mana kalau kita cerita perkara tersebut di depan dia, nescaya dia tak suka. Itulah mengumpat. Walaupun perkara yang kita sebut itu benar, hakikatnya memang macam tu, tapi bila disebut depan dia, dia tak suka. Contoh saudara kita tadi, contohlah dia satu orang yang hitam, contoh kan. Hitam. Kita pun sembang sama-sama kita kata, oh, awang hitam tu memang macam tu. Jadi hakikat memang dia hitam. Kita gelarkan dia hitam, memang hakikat kulitnya hitam. Tapi kalau kita sebut hitam itu di depan mata, di depan dia, maka dia tak suka. Jadi bila sebut di belakang tadi, maka dia tak suka, maka itulah umpat. Itu umpat.
Tetapi kalau kita sebut satu perkara yang berkhilaf dengan hakikat yang ada padanya. Contoh dia putih, cantik putih. Tiba-tiba kata, contohlah ni contoh. Kita kata dia hitam. Mak hitam tu. Ataupun hati hitam tu. Jadi benda itu berkhilaf dengan hakikat yang ada padanya. Dia bukan mengumpat lagi. Malah dia jatuh kepada tohmah. Jatuh kepada fitnah. Maka dosa lebih besar lagi daripada mengumpat. Jadi dia kata sini, iaitu mengumpat apa maksud? Iaitu mengumpat engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia saudara engkau tadi akan yang engkau umpatkan jika didengarnya. Maka iaitu haram dengan ijma' ulama. Seluruh ulama berijma' bersepakat mengatakan itu adalah umpat. Bahkan berkata kebanyakan mereka itu, malah kebanyakan para ulama berkata, apa maksud mengumpat? Bahawasanya mengumpat itu dosa besar. Ulama kebanyakan, majoriti ulama mengatakan mengumpat itu adalah dosa besar. Kerana barang yang datang padanya daripada beberapa janji siksa yang bersangatan. Seperti firman Allah Ta'ala. Kenapa dosa besar? Kenapa ada janji dan siksa ancaman yang besar daripada Allah Ta'ala daripada Al-Quran. Seperti mana dalam ayat ini sebut, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu kathiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai sekalian mereka yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minaz-zann, jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sangka menyangka. Hendaklah kamu mengelakkan daripada menyangka buruk, iaitu sangka yang jahat. Minaz-zann di sini maksudnya sangka yang barak, sangka yang jahat. Kenapa? Inna ba'daz-zanni ismun, iaitu sangka yang jahat, kerana bahawasanya sesetengah daripada sangka itu dosa. Ismun, dosa. Wala tajassasu, dan jangan kamu mencari dan memeriksa manusia, memeriksa aib manusia. Tajassus. Tajassasu maknanya mengintik-ngintik, mengorek-ngorek, menggali-gali untuk mencari keaiban, kelemahan manusia. Itu tajassus. Allah Ta'ala kata apa? Wala tajassasu. Jangan kamu mencari-cari, mengorek, memeriksa aib manusia. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan jangan mengumpat setengah kamu akan setengah yang lain. Ini ayat larang kita daripada mengumpat. Wala yaghtub ba'dukum ba'da, jangan kamu mengumpat sesetengah kamu dengan setengah yang lain. Kenapa mengumpat itu? Perbuatan mengumpat itu adalah seperti memakan daging bangkai saudara kita. Allah Ta'ala kata, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi maitan fakarihtumu. Ya. Adakah suka seseorang kamu bahawa makan ia daging saudaranya pada ketika mati? Yakni daging bangkai. Fakarihtumu, maka sudah tentulah benci, maka benci kamu akan dia. Yakni memakan daging bangkai tadi. Wattaqullah, dan takutlah oleh kamu akan Allah Ta'ala. Innallaha tawwabur rahim. Bahwasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat, lagi sangat kasih sayangnya. Dan telah menceritakan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabrani dan Abu Shaykh dan Ibnu Abi Dunya daripada Jabir dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, berkata keduanya sahabat ni bahawa bersabdanya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berkaitan dengan umpat ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Iyyakum wal ghibata fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Qila lahu kaifa? Faqala innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira laha sahibuhu. Iyyakum wal ghibah, jauhkan oleh kamu akan diri kamu. Wal ghibah, dan jauhkan oleh kamu akan mengumpat. Nabi SAW bersabda, elakkan diri kamu daripada mengumpat. Kenapa? Fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan dahsyatnya daripada berzina. Mengumpat ni dari segi dosa, dari segi tak padamnya dosa tadi, tak mudah diampunnya dosa tadi, lebih dahsyat daripada zina. Dikatakan bagi Nabi SAW, qila kaifa, bagaimana yang dikatakan lebih dahsyat pada zina? Betapa ada mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina? Bersabda ia Rasulullah SAW, innar rajula qad yazni wa yatubullah. Bahwasanya seseorang laki-laki terkadang dia berzina ia dan taubat
dia bertaubat. Ia yang berzina tadi, maka menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Wa yatubullah fayatubullahu alaih. Allah Ta'ala terima taubat dia berzina masa lampau. Akan tapi wa inna sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuh. Dan bahwasanya yang mengumpat itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatnya. Dosa mengumpat ni, dosa zina tadi, dia minta taubat daripada Allah dengan penuh taubat, dengan cukup syarat taubat, Allah Ta'ala terimalah taubat dia. Akan tapi dosa orang umpat, dosa mengumpat ini, selagi mana orang yang dia umpati tadi tak ampunkan dia, tak maafkan dia, maka selagi itulah dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahwasanya mengumpat itu tiada diampuni baginya oleh Allah Taala hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatnya. Dan seperti menyalahi janji, ya, habis bab mengumpat. Jadi dosa mengumpat ni dia meleret-leret, lebih dahsyat daripada zina. Kerana zina itu berkaitan dengan dua orang saja. Kemudian bila minta maaf dengan dia, minta maaf dengan Allah, ampun Allah, Allah Ta'ala ampun. Tapi dosa umpat ni banyak orang yang kita umpat tak sedar. Kata almarhum Mufti Zainal Abidin rahimahullah ta'ala, dia kata dosa zina ni sedap dia seperti mana kita duduk 2-3 orang kemudian letak hidangan sate di depan. Kita mengumpat orang lain seolah kita makan sate. Ambil satu makan, satu dua makan, tak sedar. Sedap. Yang tu colek ambil, yang ni ambil. Begitulah kita mengumpat ni. Seorang mula cerita, yang lain mula ungkit, yang dua masuk campur, yang ketiga. Sedap dia, lazat seperti kita menghidangi, menikmati hidangan sate. Jadi, banyak mana orang yang umpat, selagi mana kamu tidak minta ampun daripada orang yang kamu umpat tadi, dan orang yang kamu umpat tadi ampunkan kamu, selagi itu Allah Ta'ala tak ampunkan kita. Sebab itulah dia asyaddu minaz zina, lebih teruk daripada dosa zina. Yang ketiga, perkara-perkara yang Allah Ta'ala tidak menjadikan lidah kerananya adalah, yang ketiga adalah dan seperti menyalahi janji. Berjanji tak tepat. Janji pukul 10, pukul 11 baru datang. Janji A buat B, janji C buat D, menyalahi janji. Dan seperti menyalahi janji yang adalah ia menyalahi janji tadi, salah satu daripada segala alamat munafik. Berkhilaf dengan janji, bersalahan dengan janji, itu adalah alamat orang-orang munafik. Kerana sabda Nabi SAW, ayatul munafiqi thalathun, iza haddatha kaziba, wa iza wa'ada ikhtalafa, wa iza tumina khana. Artinya tanda munafik itu 3. Alamat, address orang-orang yang munafik itu ada 3. Apabila bercerita ia, orang yang bercerita tadi nescaya berdusta ia. Asal cakap saja dusta. Asal dusta saja cakap. Itu alamat pertama. Dan apabila menjanjikan ia akan kebaikan, nescaya menyalahi ia akan janjinya bila berjanji sesuatu. Kami menang. Hari ni menang. Esok minyak turun. Contoh kan. Hari ni menang, esok COVID turun angka kosong. Berjanji, menyalahi janji. Dan apabila menjanjikan ia akan kebaikan, nescaya, dia janji benda yang baik, benda yang bagus, janji. Tapi nescaya menyalahi ia akan janjinya. Apa dia janji, dia tidak tunaikan janjinya. Maka itu alamat munafik yang kedua. Dan apabila dipercayai akan dia, nescaya khianat ia. Dan apabila dipercayai akan dia, nescaya yang ketiga alamat munafik, bila diberi kepercayaan kepadanya, dikhianati amanah yang ada padanya tadi, yang diserahkan padanya tadi. Orang percaya kepada dia, serahkan kepada dia, letak amanah pada dia, tapi dia khianat amanah. Artinya tiada menunaikan ia, yakni dia tidak menunaikan amanah tadi akan barang yang dipercayai ia padanya itu, pada amanahnya itu. Jadi 3 alamat munafik. Pertama, iza hadatha kazaba, bila bercakap saja bohong. Iza wa'ada khalafa, bila berjanji dia menyalahi janji. Yang ketiga, iza atumina khana, bila diberi kepercayaan amanah dia khianat. Dan seperti berbantah-bantah. Yang keempat, lidah ni Allah Ta'ala tak jadikan lidah ni untuk berbantah-bantah. Dan berkata-kata pada barang yang tidak memberi faedah. Sabda Nabi SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Artinya sesetengah daripada keelokan Islam
Sesetengah daripada keindahan Islam itu, seseorang itu meninggalkan ia akan barang yang tiada memberi manfaat akan dia pada dunia atau akhirat. Sesetengah daripada keindahan Islam itu adalah seorang itu meninggalkan perkara yang sia-sia. Itu maksud dia. Min husnil mar'ah tarku ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tak memberi makna, manfaat kepada dia, baik manfaat tadi bangsa dunia maupun manfaat tadi bangsa akhirat. Kedua-duanya tak ada faedah. Itu dikatakan la ya'ni. Perkataan la ya'ni. Ini kita belajar satu istilah malam ni. Perkataan, tinggalkan perkataan la ya'ni. Apa maksud la ya'ni? Perkataan sia-sia. Apa maksud perkataan sia-sia? Perkataan yang tak memberi faedah padanya, baik bangsa dunia maupun bangsa akhirat. Atau akhirat. Dan lagi. Ini nombor 4 adalah Allah Ta'ala tak jadikan lidah kita untuk bercakap benda sia-sia. Yang kelima, Allah Ta'ala tak jadikan lidah kita ni untuk mengadu domba. Seperti mengadu-ngadu. Sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannatan nammamun. Artinya tiada masuk ke dalam syurga orang yang mengadu-ngadu. Yakni menceritakan dia hadis ini oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, dan sungguhnya telah ittifaq ulama atas bahawasanya mengadu-ngadu, yakni mengadu-ngadu domba itu adalah dosa besar. Jadi jangan kita jadikan lidah kita ni untuk mengadu domba, kerana ittifaq ulama kata mengadu itu adalah dosa besar. Apa maksud mengadu? Iaitu memindahkan perkataan sesetengah manusia kepada sesetengah yang lain kerana tujuan membinasakan antara mereka itu. Itu mengadu domba. Satu orang dia pergi kepada Minah. Dia kata, Minah, itu Fatimah kata kamu tak berapa cantik lah. Kemudian dia pergi kepada Fatimah pula. Fatimah, Minah kata kamu ni hodoh lah. Dia memindahkan perkataan kepada seseorang. Itu maksud dia, mengadu. Jadi iaitu memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengah. Apa tujuan? Kerana tujuan membinasakan antara mereka itu. Tujuan supaya dua ni bergaduh dan menjadikan mereka itu berkelahi. Adapun memindahkan perkataan kerana nasihat bagi mereka yang dipindahkan perkataan kepadanya, maka wajib ia tiada masuk ia dalam mengadu-ngadu. Adapun kita memindahkan perkataan yang baik, perkataan nasihat. Contoh kita tengok Minah kata, Minah, Fatimah kata kamu cantik lah. Pergi sana pula, Fatimah, Minah kata kamu cantik. Memindahkan perkataan kerana nak nasihat, nak perkara yang baik bagi mereka itu yang dipindahkan perkataan kepadanya, maka wajib ia tiada masuk ia dalam mengadu-ngadu yang dilarang. Tak termasuk dalam perkataan mengadu domba yang dilarang. Dan ketahui alimmu bahasanya lidah itu sebaik-baik anggota dan sebesar-besarnya anggota. Lidah ini adalah sebaik-baik anggota dan sebesar-besar anggota daripada kejahatan. Maka lazimkan olehmu akan memeliharanya, memelihara lidah. Dan tiada menolong akan dikau atas jahtera. Dan tiada menolong akan dikau atas jahtera daripada kebinasaannya, melainkan mengasingkan diri daripada manusia. Maknanya untuk kita kontrol lidah ni payah. Lidah kita ni kalau jumpa sama-sama kita, popek. Terus dia buat kerja dia. Jadi untuk mengelakkan perkara ini, tidaklah menolong engkau akan dia atas jahtera daripada kebinasaan lidah ni, melainkan mengasingkan diri daripada manusia. Awal-awal ni kita kena elakkan diri daripada bergaul, bersohbah, mendampingi orang-orang yang suka mengumpat orang lain ni. Melainkan mengasingkan diri daripada manusia. Kita kena asingkan diri daripada manusia. Dalam konteks kita zaman sekarang, sosial media ni, mengumpat lagi mudah. Nak mengumpat, nak mengadu domba lagi mudah. Dalam grup WhatsApp pun boleh mengumpat. Keluarkan. Kalau kita admin, setengah admin tu dia keluarkan sementara, umpat, masukkan balik. Itu setengah orang zaman sekarang mengumpat dan mengadu domba. Jadi, kita kena mengasingkan daripada manusia. Kalaulah grup itu grup banyak menceritakan keburukan orang lain, grup yang banyak mendedahkan keaiban orang lain, mengumpat orang lain, maka kita mengasingkan, kita left grup sementara. Kita left grup. Selagilah mereka semua tak berubah, kita jangan masuk. Jadi mengasingkan diri daripada manusia. Dan mengekalkan diam. Cara kita nak kawal lidah, kita kena kekalkan diam. Melainkan pada ketika berhajat kepada berkata-kata. Kecuali kita perlu untuk berkata-kata. Seperti belajar dan mengajar. Lidah kita ni kalau boleh diam saja. Jangan banyak cakap. Kalau banyak cakap, mestilah terjerumus, tergelincir lidah kita ni.
kecuali kita berhajat. Seperti belajar dan mengajar. Waktu inilah. Saya perlu mengajar, tuan-tuan. Perlu belajar. Perlu gunakan lidah. Kan? Dan memberi nasihat. Ketika nak memberi nasihat, perlu gunakan lidah. Bersembah oleh Muaz. Satu kali, Hazrat Muaz ni jumpa Nabi SAW. Bersembah oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Lalu bertanya, hai Rasulullah, wahai Rasulullah. Berpesan olehmu akan daku. Ausini ya Rasulullah. Yang ini pesanlah, wasiatlah kepada aku. Maka apa Nabi pesan apa? Nabi bagi nasihat apa? Maka disebut maka mengeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lidahnya yang Nabi keluarkan lidah macam ni. Nabi keluarkan lidah macam ni. Lalu Nabi bersabda, ya, tahan olehmu atas engkau akan ini. Nabi kata tahanlah. Jaga ni. Elakkanlah diri kamu akan ini lidah. Artinya lidah engkau yang seperti lidah aku ini. Jaga lidah kamu ni seperti lidah aku ni. Hendaklah engkau tahan akan dia lidah daripada berkata-kata dengan perkataan yang dilarang. Elakkan kamu menggunakan lidah untuk berkata-kata terhadap perkara yang dilarang-larang. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, satu kali dia memegang Abu Bakar akan lidahnya. Satu kali dia pegang lidah macam tu Abu Bakar dan berkata, ya Abu Bakar, inilah yang mendatangkan akan daku pada segala tempat kebinasaan. Abu Bakar kata, benda inilah yang membawa aku kepada lembah kebinasaan. Ni lidah ni lah. Berkata oleh syair, telah berkata oleh para pensyair Arab, yang mana dia kata apa terjemahannya, luka dengan sebab lembing sembuh dengan mudah, akan tetapi tiada sembuh yang dilukakan oleh lidah. Luka kerana lembing, luka dik kerana pedang mungkin boleh sembuh dengan mudah, tapi luka dik kerana lidah yang leza itu dia lambat sembuh. Malah tiada sembuh. Tetapi tiada sembuh yang dilukakan oleh lidah. Jaga lidah kita, dia lebih tajam daripada mata pedang. Dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk bagi segala anggota. Petunjuk segala anggota badan kita adalah lidah. Bercakap baik. Dan perkataan yang jahat itu mensebabkan akan jahat segala anggota. Bila kita mulut jahat, menyebabkan anggota lain kita, mata kita, telinga kita, tangan, kaki kita juga turut menjadi jahat. Mensebabkan akan jahat segala anggota. Telah menceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya manusia itu apabila berpagi-pagi bersegera oleh segala anggota semuanya kepada lidah. Abu Sa'id Al-Khudri kata bila manusia bangun pagi, maka segala anggota tadi dia duk tunggu perintah lidah, bersegera pada lidah. Mata duk tunggu lidah, tangan duk tunggu lidah, kaki duk tunggu lidah, hidung, mata duk tunggu lidah semua. Bersegera oleh segala anggota semuanya kepada lidah. Dan berkata semuanya anggota baginya bagi lidah, menuntutlah oleh kami akan dikau dengan nama Allah, bahawa engkau betul atas petunjuk. Kerana bahawasanya engkau, jika engkau lurus, nescaya kami anggota ini juga akan turut lurus. Semua anggota, mata, tangan, apa semua, kata kepada lidah, hendaklah kamu berjalan dengan betul. Kalau kamu berjalan betul, kami nescaya anggota-anggota lain juga akan berjalan dengan betul, dengan lurus. Nescaya kami lurus. Dan jika engkau bengkok, nescaya kami bengkok. Kalau kamu lidah tak bercakap yang betul, kalau kamu lidah itu bengkok, nescaya kami juga akan turut bengkok. Dan berkata olehmu, dan telah berkata oleh Malik ibnu Dinar rahimahullah ta'ala, apabila melihat engkau akan keras pada hati engkau. Malik bin Dinar ni seorang ulama, seorang wali yang telah berlalu. Dia kata, kalau kamu perhati, kamu rasakan hati kamu telah mula keras. Apa dalih hati telah keras? Berdoa susah nak menangis. Doa ramai-ramai dalam majlis, orang lain terisak-risak menangis macam nak tercabut nyawa. Kita boleh buat doa je. Kenapa? Tak keluarnya air mata kerana kerasnya hati. Jadi Malik bin Dinar ni kata, apabila melihat engkau akan keras hati, keras pada hati engkau, dan lemah pada badan engkau, hati keras, badan pun lemah, malah nak solat, malah nak nawafil baca Al-Quran sebagainya. Engkau dan lemah pada badan engkau, dan tertegah pada rezeki engkau. Apa pertama, keras hati. Yang kedua, badan pun lemah, malah nak buat ibadat. Yang ketiga, rezeki pun jadi sempit saja. Maka kata Malik bin Dinar apa? Maka ketahuilah olehmu bahwasanya engkau telah berkata-kata pada barang yang tidak memberi manfaat akan dikau. Maknanya kita tak pandai guna lidah. Adalah tu lidah kita gunakan untuk mengumpat orang lain.
Adalah kita guna lidah untuk kita kutuk-kutuk orang lain. Adalah kita guna lidah untuk menyakiti orang lain. Maka menyebabkan hati kita menjadi keras. Badan kita menjadi lemah dan malas. Dan rezeki kita disempitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya perkataan engkau itu ada kalanya taat atau maksiat. Perkataan kita ni kadang-kadang dia jadi bentuk taat. Kadang-kadang dia jadi bentuk maksiat. Atau yang harus. Ataupun dia jadi perkara yang harus, yang sia-sia. Maka jika ada lidah engkau ni taat, kalau lidah kita ni dalam buat perkara dalam bentuk taat apa? Seperti menyuruh dengan mengerjakan kebajikan dan melarang daripada kejahatan. Kita buat amal ma'ruf nahi al-munkar, suruh kepada kebajikan dan larang daripada kejahatan, maka padanya pahala yang besar. Kalau kita guna lidah ini untuk dalam bentuk taat, kita akan dapat pahala yang besar-besar. Dan jika adalah lidah ini dalam berbentuk maksiat, maka padanya siksa yang tiada engkau kuasa menanggungnya bagi kita. Bila kita guna lidah untuk buat perkara maksiat, maka bagi kita siksa azab yang tiada engkau mampu untuk menanggungnya. Sabda Nabi SAW, "Wa hal yakubbun nas ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Artinya, dan tiada mensebabkan akan manusia atas muka mereka itu, dan tiada mensebabkan, tidak ada mensembamkan akan manusia atas muka mereka itu atau atas hidung mereka itu, melainkan barang yang berkata-kata mereka itu dengan dia. Dan jika ada perkataan itu yang harus, yang tiada berfaedah, maka padanya membuat pekerjaan bagi malaikat kiraman katibin dengan barang yang tiada kebajikan padanya, dan mengirim surat kepada Allah Ta'ala yang tertulis dalamnya perkataan yang sia-sia, dan membencinya di hadapan Allah Ta'ala dan mencacinya di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat, pada ketika huru-hara yang sangat besar, lagi pada ketika lapar dan dahaga yang bertelanjang. Wallahu Ta'ala a'lam. Kita tak habis lagi tentang fasal yang menyatakan pada lidah ni. InsyaAllah Ta'ala pada hari seterusnya InsyaAllah kita akan sambung. Kita habis sini ya. Habis tentang perkara fasal yang menyatakan pada lidah. InsyaAllah pada pengajian seterusnya kita akan masuk pada fasal yang keempat, pada menyatakan perut pula. Perut kita ni duk makan banyak ni. Kita akan ulas tentang fasal yang keempat, pada menyatakan perut. Kita telah habis bahas tentang fasal yang menyatakan tentang mata, habis tentang fasal menyatakan telinga, dan malam ini habis tentang fasal yang menyatakan tentang lidah. InsyaAllah pengajian akan datang kita bincang bahas tentang fasal yang menyatakan tentang perut pula. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik pada kita untuk kita jaga mata kita, jaga telinga kita, lidah kita daripada perkara-perkara yang tidaklah Allah Ta'ala kurniakan mata, lidah dan telinga tadi kerananya. Daripada perkara yang Allah Ta'ala haram untuk kita lakukannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik pada saya dan seluruh tuan-tuan, puan-puan dan seluruh umat untuk kita jaga anggota-anggota yang kita sebut tadi, insya-Allah Ta'ala. Allahumma lakal hamdu kama anta ahlu, fasalli ala sayyidina Muhammadin kama anta ahlu, wa fa'al bina ma anta ahlu, fa innaka anta ahlu taqwa wa ahlu maghfirah. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma hdina wahdi bina wahdina sajamiyan waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita jumpa malam esok, malam lusa pula insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.